Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar PJJ UUM Kota Baru Kelantan dari grup E, kumpulan nombor 4. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Ahmad Syukri bin Hassan, nombor matrik 259564, Nur Aida Rashidah binti Rahim 259658, Muhammad Najib bin Muhammad Yasin 259636, dan saya sendiri Nik Muhammad Ruzaiman bin Nikmat 259641. Kumpulan kami memilih organisasi dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. Sesebuah organisasi bagi melakukan pembaharuan bagi memastikan organisasi terus kekal dan stabil dari segi ekonomi, sosial, teknologi dan politik menerusi kaedah pembangunan organisasi. Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan sebuah organisasi awam yang memikul tanggungjawab menjaga keselamatan, keamanan dan ketenteraman awam di Malaysia. PDRM terdiri daripada 3 peringkat pentadbiran, iaitu Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Ibu Pejabat Polis Kontingen di setiap negeri, dan Ibu Pejabat Polis Daerah di setiap daerah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Akta Polis 1967. Dalam penugasan PDRM terdapat 9 jabatan, iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Logistik dan Teknologi, Cawangan Khas, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA. Berbagai transformasi yang dilakukan oleh PDRM untuk memberikan kualiti perkhidmatan yang terbaik serta memastikan kesejahteraan Malaysia terjamin. Organisasi yang dipilih bagi diagnosis peringkat organisasi adalah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Bagi proses peringkat kumpulan adalah bahagian logistik dan teknologi, manakala bahagian pentadbiran logistik yang melaksanakan tugas-tugas pembaikan dan kerosakan adalah fokus diagnosis peringkat individu. Diagnosis merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan maklumat berkenaan operasi organisasi bagi memahami fungsi arus sistem dengan meneliti data dan menggambarkan kesimpulan keseluruhannya. Maklumat yang sistematik dalam penyediaan diagnosis akan membantu organisasi melakukan perubahan bagi mengenal pasti dan memperbaiki kelemahan menerusi perancangan intervensi perubahan. Kaedah diagnosis terbahagi kepada 3, iaitu organisasi, kumpulan serta individu. Kaedah diagnosis organisasi adalah merupakan kecekapan sesebuah organisasi yang mana dapat dilihat menerusi pencapaian prestasi yang berjaya dicapai dari segi peningkatan kualiti perkhidmatan yang menempati kehendak masyarakat, memenuhi kepuasan pekerja serta komitmen dan kerjasama di kalangan pekerja yang tinggi. Kaedah diagnosis bagi kumpulan pula dalam jabatan logistik adalah terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian pengangkutan, bahagian persenjataan, bahagian telekomunikasi, bahagian bekalan dan juga bahagian pembangunan. Kaedah analisis yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif dengan mengadakan temu bual dan pemerhatian untuk mengumpul data. Kaedah diagnosis secara individu pula adalah peringkat individu di mana setiap anggota dalam bahagian pentadbiran logistik yang menjalankan tugas merekod, mendokumentasi, menyimpan dan menyampaikan maklumat secara menggunakan teknologi atas talian berbanding secara manual. Perubahan menggunakan teknologi daripada secara manual memerlukan pengetahuan penggunaan sistem yang diwajibkan oleh pihak atasan supaya semua kaki tangan boleh menggunakan sistem
memudahkan urusan kerja semua pihak. Kaedah analisis yang dilakukan adalah secara kualitatif dengan mengadakan temu bual dan pengumpulan maklumat dan seterusnya mengumpul data. Aspek transformasi yang berlaku dalam PDRM adalah biasanya kita dapat lihat adalah perubahan teknologi. Contohnya daripada pengambilan report secara menggunakan buku report, seterusnya kepada sistem PRS, dan yang paling terkini adalah sistem IPRS sejajar dengan perubahan teknologi IR 4.0. Aspek transformasi yang berlaku kita boleh lihat adalah perubahan struktur, perubahan teknologi, perubahan individu, perubahan nama jabatan, perubahan pengambilan senjata api semasa bertugas, mengemaskini aset PDRM dan penambahbaikan unit rondaan. Perubahan struktur ini adalah melibatkan kawalan autoriti, kecenderungan kuasa, koordinasi, corak kerja dan peranan lain-lain. Aktiviti pembuatan secara berkumpulan boleh membolehkan seseorang individu yang mahir dan pakar menyelesaikan masalah. Selain itu, kerjasama dalam proses menyelesaikan masalah dapat diwujudkan dalam cross-functional. Perubahan teknologi ini melibatkan perubahan kaedah kerja dan peralatan yang digunakan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih fleksibel dan efisien serta kualiti kerja yang lebih tinggi. PDRM telah mengambil langkah yang sewajarnya dari segi teknologi dengan menyediakan latihan dan kursus supaya setiap anggota lebih bersedia menerima setiap perubahan dalam jabatan. Yang ketiga adalah perubahan individu. Perubahan ini melibatkan perubahan sikap, persepsi, kelakuan dan harapan anggota terhadap organisasi. Yang keempat, perubahan nama jabatan dan pembaharuan. Seperti yang kita tahu, yang sebelum ini nama jabatan daripada sumber strategik dan teknologi STAT telah diubah kepada Jabatan Logistik dan Teknologi sebagai langkah penjendamaan baharu sebagai transformasi untuk lebih efisien dari segi pemilikan aset, membabitkan perubahan dalam penyampaian perkhidmatan, struktur organisasi dan cara kerja. Perubahan pengambilan senjata api semasa bertugas. Sewajar dengan perkembangan teknologi, pengambilan senjata api yang dulunya secara manual pengeluarannya kini berubah ke arah teknologi di mana dengan menggunakan kaedah thumbprint. Ini dapat mengawal proses keluar masuk senjata dan boleh mengelakkan berlaku salah guna senjata api di kalangan anggota. Dengan adanya transformasi yang terbaru, untuk mengemaskini aset PDRM lebih mudah. Kalau dulu kita menggunakan MySpa dan kini menggunakan MySpite untuk mengemaskini aset peralatan seperti kerusi, meja, ke QPA 1 hingga QPA 11. Penggunaan kad keras QPA dan kad petak digunakan untuk merekod dan mengawal aset. Informasi yang berlaku dalam PDRM bukan sekadar dari segi teknologi, malahan dari segi asetnya juga, seperti penambahbaikan unit rondaan di mana untuk mewujudkan polis present untuk mencegah jenayah, PDRM telah menambah baik kereta peronda dan motosikal yang sebelum ini menggunakan Proton Preve dan kini telah digantikan dengan Honda Civic. Cadangan intervensi perubahan. Intervensi merupakan rangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan keberkesanan pembangunan sesebuah organisasi. Terdapat 3 ciri utama yang perlu ada untuk menentukan intervensi berkesan atau tidak, iaitu pengetahuan, kesesuaian dan kepuasan perubahan yang dijalankan. Terdapat 3 langkah utama, iaitu menjana idea, menyelesaikan masalah dan membangunkan idea. Sistem PDRM mengamalkan struktur fungsional, iaitu pengurusan tertinggi yang berada di peringkat tinggi dalam hierarki organisasi akan bertindak memberi arahan dan membahagikan sumber tugas kepada jabatan, bahagian dan unit masing-masing.
Intervensi pembinaan pasukan dilakukan dalam Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu bagi menangani isu yang timbul. Terdapat 6 langkah cadangan intervensi perubahan. Yang pertama, tanggapan mengenai isu yang timbul. Yang kedua, mengumpul data. Yang ketiga, menjalankan perkongsian data. Yang keempat, mendiagnosis pelan tindakan. Yang kelima, melaksanakan pelan tindakan. Yang keenam, membuat penilaian tingkah laku. Halangan-halangan dalam perubahan. Seorang ejen perubahan perlulah arif dengan maklumat atau data yang diperlukan dalam melakukan diagnosis, kerana data atau maklumat yang tidak sahih dan tepat akan menyebabkan perancangan menjadi kabur dan pelaksanaan menemui kegagalan. Perubahan memasuki teknologi baru. Perisian komputer dalam pelaksanaan penilaian prestasi tidak mampu mengatasi masalah yang timbul kerana melibatkan komponen data kemanusiaan yang dimasukkan ke dalam komputer. Teknologi yang dibawa masuk akan memberi kebaikan kepada organisasi tetapi memerlukan pengendalian dari orang yang mahir untuk mengendalikannya. Halangan-halangan perubahan tentang bentuk perubahan individu. Pertama, sebagai anggota hanya mahu mendengar maklumat yang ingin didengar sahaja dan mengabaikan maklumat yang lain secara selektif tanpa memiliki arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Penghalang kepada perubahan juga berlaku apabila sikap takut melakukan cabaran kerana terbiasa menjalankan pekerjaan yang lama dan mahir menimbulkan rasa khawatir dan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, sebagai contoh, kerani pentadbiran yang biasa menggunakan cara manual merekod maklumat akan mengalami kesukaran untuk menggunakan komputer secara dalam talian dan tidak memiliki kemahiran dan pengetahuan internet memberi kesan kepada kejayaannya. Halangan-halangan perubahan tentang bentuk perubahan organisasi. Pertama, perubahan yang berlaku akan ditentang atau dipantau oleh organisasi yang berpunca daripada inisial struktur, inisial kumpulan, ancaman perubahan kuasa, ancaman kepada kepakaran, ancaman pengalihan sumber sedia ada dan pengalihan sumber tenaga kerja. Tindakan-tindakan mengatasi kepimpinan juga penting bagi meminimumkan konflik dan pengaruh orang lain untuk bertindak. Konflik yang minimum adalah digalakkan untuk mewujudkan persaingan antara kumpulan bersifat positif. Yang ketiga, menerusi kepimpinan yang berkesan akan mempengaruhi ke arah pencapaian matlamat dan menggalakkan pekerja mempraktif tugas untuk mencapai matlamat organisasi. Tindakan-tindakan mengatasi. Pertama, komunikasi pendidikan. Kedua, pernyataan. Ketiga, kemudahan sokongan. Dan keempat, perundingan. Kelima, manipulasi. Dan terakhir, paksaan. Kesimpulan. Dalam masa perubahan organisasi, setiap ahli PDRM perlu mempercayai bahawa perubahan yang berlaku akan membawa faedah kepada diri dan organisasi. Kedua, pembuatan keputusan yang disertai oleh semua ahli akan membentuk kepercayaan dan menggalakkan idea-idea perubahan. Komunikasi yang baik antara anggota dan pihak atasan akan menggalakkan pertukaran maklumat yang berguna dan relatif. PDRM perlu memperbanyakkan latihan dan taklimat untuk anggota bawahan supaya perkembangan pengetahuan dapat mendedahkan mereka terhadap reformasi yang berlaku oleh organisasi. Yang keempat, pembangunan organisasi bertujuan untuk melaksanakan pencegahan jenayah dengan efisien, tepat dan menggunakan kos yang efektif dalam masa untuk mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Yang kelima, pelbagai tindakan boleh dilakukan untuk meningkatkan prestasi anggota, meminimumkan konflik dalam bentuk organisasi dan menyediakan keperluan logistik yang berkualiti untuk masa kini dan akan datang. Yang keenam, menggunakan sistem teknologi mampu mudah dan mempercepatkan akses orang ramai kepada perkhidmatan awam seperti PDRM untuk berinteraksi dan mendapat sokongan tanpa mengira tempat dan masa.